Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bersama Cikgu Atira lagi dalam kelas Bahasa Melayu bersama tahun 3 Intelek. Pada hari ini, objektif pembelajaran kita ialah pertama, membaca sekurang-kurangnya satu perenggan cerita bersatu hati rimba harmoni menggunakan cara sebutan dan intonasi yang betul dan lancar. Yang kedua, murid dapat mengisi sekurang-kurangnya 2 jawapan dengan betul di dalam papan analisis cerita. Apa itu papan analisis cerita? Baiklah, mari kita pergi ke aktiviti kita. Sebelum itu, hari ini kita akan mempelajari tajuk Bersatu Hati Masyarakat Harmoni di bawah unit 12 iaitu Kerjasama Asas Kesejahteraan. Baiklah, mari kita baca dahulu kandungan komiti. Apa khabar Alisha? Kabar baik, Mei. Sudahkah kamu melihat poster bengkel bercerita di papan kenyataan kelas? Belum, Mei. Mari kita lihat semula poster itu bersama-sama. Kemudian, selepas Alisha dan Mei membaca poster pada papan kenyataan, apa yang Mei sebut? Mei pun cakap, wah seronoknya, saya ingin menyertainya. Jadi, Alisha dan Mei pun bersetuju untuk menghadiri bengkel tersebut. Mei pun memberitahu, mari kita sertai bersama-sama. Sebelum itu, mari baca dahulu peraturannya. Baiklah, kita lihat poster yang terdapat pada papan kenyataan kelas 3 Intelek. Poster ini adalah poster berkaitan bengkel bercerita yang akan diadakan pada hari ini dan disampaikan oleh Cikgu Atira. Kelasnya di tahun 3 Intelek pada jam 10.30 pagi hingga 11.30 pagi. Baiklah, sekarang kita baca pula peraturan bengkel bercerita yang akan kita hadiri hari ini. Pertama sekali, murid perlu jaga tingkah laku. Kedua, murid perlu bergiat aktif. Dan yang ketiga, gunakan sebutan dan intonasi yang betul serta gerak badan atau mimik muka yang sesuai semasa menjalankan aktiviti. Baiklah, cikgu ingin mengucapkan selamat datang ke bengkel bercerita kelas 3 Intelek. Hari ini kita akan ada 3 segmen yang terdapat di dalam bengkel ini sebelum kamu boleh menguasai kemahiran bercerita. Baiklah, segmen yang pertama, kita akan membaca dan bercerita menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Tajuk cerita yang cikgu pilih untuk bengkel kita pada hari ini ialah Bersatu Hati Rimba Harmoni. Bersatu hati itu apa? Ya, bersatu hati itu ibarat kita seia sekata dan bekerjasama dalam semua perkara. Kemudian kita lihat pula apa itu rimba harmoni. Rimba ialah hutan. Manakala harmoni pula apa? Harmoni pula bermaksud aman, damai dan sentosa. Jadi, jika kita lihat tajuk cerita pada hari ini, sudah pastilah kita akan membaca cerita dalam konteks haiwan di hutan. Mari kita mulakan. Cikgu ingin murid-murid cuba ya di rumah. Sang nuri, sang ayam, sang monyet dan sang helang hidup bermasyarakat di rimba Amazona. Sang helang merupakan penghuni yang sangat garang dan ditakuti oleh masyarakat yang lain. Pada suatu hari, semasa sang nuri, sang ayam dan sang monyet pulang dengan makanan, mereka terserempak dengan sang helang. Sang helang meminta makanan mereka. Tidak, makanan ini untuk keluarga saya. Nanti anak saya lapar, kata sang ayam. Kamu jangan berani sangat. Nanti saya makan kamu, kata sang helang dengan suara yang menyeramkan. Akhirnya, sang ayam memberikan makanannya kepada sang helang. Tindakan sang helang itu menyebabkan masyarakat di rimba Amazona hidup kelaparan. Oleh itu, sang nuri, sang ayam dan sang monyet bersepakat untuk berjumpa dengan ketua komuniti rimba Amazona iaitu sang lebah untuk mengadu masalah ini. Jangan risau,
Kita perlu bekerjasama dan bersatu hati untuk menghadapi cabaran ini. Saya ada jalan penyelesaiannya, tetapi saya memerlukan kerjasama dan bantuan kalian, kata sang lebah kepada mereka. Sang lebah yakin, berkat kerjasama semua, pasti mereka dapat mengalahkan sang helang. Pada keesokan harinya, semasa sang nuri, sang ayam dan sang monyet pulang dengan membawa makanan, sang helang telah meminta makanan sang nuri. Tidak boleh! Saya tidak akan memberikan makanan kepada si pemalas, kata sang nuri dengan garangnya. Berani kamu? Kata sang helang lalu merampas makanan sang nuri. Apabila sang helang membuka bakul makanan sang nuri, maka keluarlah sang lebah dan kawan-kawannya daripada bakul itu dan mula menyengat sang helang. Sang helang menjerit kesakitan lalu terbang dari situ. Sang nuri, sang ayam dan sang monyet memuji kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh sang lebah. Namun begitu, sang lebah menyatakan rasa bangganya kepada mereka kerana berkat semangat kerjasama dan sikap bersatu hati yang jitu dalam diri mereka, akhirnya sang helang tewas. Sang nuri, sang ayam dan sang monyet berasa terharu dan bangga kerana sikap bekerjasama serta berani demi keselamatan masyarakat. Akhirnya, kehidupan masyarakat di rimba Amazona bertambah bahagia dan harmoni tanpa gangguan sang helang. Sekian, terima kasih. Baiklah, murid-murid sudah dengar kan bagaimana cikgu bercerita? Jadi cikgu harap murid-murid boleh cuba untuk bercerita di rumah dan sudah pasti cikgu harap juga supaya murid-murid dapat menguasai kemahiran bercerita ini. Sebelum cikgu pergi ke segmen yang seterusnya, cikgu ingin murid-murid lihat dahulu pada perenggan kedua terakhir yang terdapat dalam cerita ini. Baiklah murid-murid, cikgu ingin murid-murid lihat pada perkataan jitu. Baiklah, apa itu maksud jitu? Jitu bermaksud tajam ataupun kuat atau kukuh. Dalam konteks ayat ini, sang lebah menyatakan rasa bangganya kepada mereka kerana berkat kerjasama dan sikap bersatu hati yang teguh dalam diri mereka, akhirnya sang helang tewas. Maksudnya, dengan sikap bersatu hati yang kuat dalam diri sang nuri, sang ayam dan sang monyet, akhirnya mereka dapat menewaskan sang helang. Baiklah, kita pergi kepada perkataan yang seterusnya. Apa itu maksud tewas? Tewas bermaksud kalah. Baiklah, kita pergi ke slide yang seterusnya. Kita telah sampai ke segmen yang kedua dalam bengkel ini, iaitu segmen analisis. Dalam segmen ini, kita akan analisis kandungan cerita dengan baik menggunakan papan analisis cerita. Di sini, cikgu sudah sediakan papan analisis cerita tentang cerita bersatu hati rimba harmoni. Kita lihat pada arahan yang diberikan. Jana Minda, apakah yang anda faham tentang kandungan cerita yang telah disampaikan? Arahan, jawab semua soalan di bawah. Cari petunjuk yang terdapat di dalam teks cerita Bersatu Hati Rimba Harmoni. Baiklah, siapakah watak-watak yang terdapat di dalam cerita ini? Cikgu ingin murid-murid cari jawapan ini di dalam teks cerita yang telah kita baca. Ya, jawapannya ialah sang nuri, sang ayam, sang monyet, sang helang dan sang lebah. Seterusnya, di manakah tempat tinggal watak-watak ini? Jawapannya ialah rimba Amazona. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Mengapakah masyarakat rimba Amazona tidak menyukai sang helang? Jawapannya, sang helang suka meminta makanan penduduk rimba Amazona. Sang helang mengugut dan bersikap bengis dengan penduduk rimba Amazona supaya mereka takut terhadapnya. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Bagaimanakah cara sang lebah
melawan sang helang yang jahat? Jawapannya, kita pergi ke teks cerita yang telah kita baca. Kita telah baca apa tadi murid-murid? Ya, kita telah baca bahawa sang nuri, sang ayam dan sang monyet bekerja sama dengan sang lebah untuk memperdaya sang helang mengambil bakul makanan daripada sang nuri. Akibatnya, sang helang disengat oleh rakan sang lebah dan akhirnya pergi meninggalkan rimba Amazona. Pada pendapat kamu pula, apakah sikap yang diamalkan oleh masyarakat rimba Amazona dalam menyelesaikan masalah? Adakah sikap itu wajar dicontohi oleh kita? Baiklah murid-murid, apakah sikap yang diamalkan oleh masyarakat rimba Amazona ini? Ya, betul. Pada pendapat saya, masyarakat rimba Amazona mengamalkan sikap kerjasama dan bersatu hati dalam melawan sang helang yang jahat. Kita sewajarnya mencontohi sikap masyarakat rimba Amazona supaya kehidupan kita lebih aman dan sejahtera. Cikgu pun rasa kita sebagai masyarakat di Malaysia, kita perlu amalkan sikap kerjasama dan bersatu hati supaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni dan saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Baiklah, berdasarkan cerita yang telah murid baca, kita akan pergi ke papan nilai murni pula. Berdasarkan jawapan dalam papan analisis cerita, apakah nilai murni dan pengajaran yang anda peroleh daripada cerita ini? Nilai murninya apa murid-murid? Ya, betul. Nilai murninya adalah nilai bekerjasama. Manakala pengajarannya pula apa? Ya, kita hendaklah saling bekerjasama dan bersatu hati antara satu sama lain untuk menjamin kesejahteraan hidup. Tahniah murid-murid kerana telah melengkapkan segmen kedua dalam bengkel kita hari ini. Kita pergi pula kepada segmen yang terakhir, iaitu segmen latihan pengukuhan. Baiklah, untuk latihan pengukuhan ini, cikgu ingin murid-murid buka buku aktiviti bahasa Melayu, muka surat 87. Baiklah, cikgu ingin murid baca cerita semangat patriotik di sebelah, kemudian senaraikan 3 nilai murni yang boleh dikenal pasal. Semangat patriotik. Bulan Ogos menjelang tiba. Saiful memandang datuknya. Pada setiap kali sambutan bulan kebangsaan, datuknya akan memasang jalur gemilang di sekeliling rumah. Kini, datuknya sakit. Beliau tidak mampu lagi memasang jalur gemilang. Saiful mengetahui semangat datuknya. Namun, kesihatan datuk tidak mengizinkan. Saiful kasihan akan keadaan datuknya. Aku mesti melakukan sesuatu, fikir Saiful. Tidak lama kemudian, Saiful berjumpa dengan rakan-rakan datuknya iaitu Pak Cik Yusof, Pak Cik Tan dan Pak Cik Prabu. Saiful menceritakan rancangannya. Semua rakan datuknya bersetuju. Saiful mengeluarkan jalur gemilang simpanan datuk. Mereka bekerja keras memasang dan menghias sekeliling rumah dengan jalur gemilang. Apabila selesai, Saiful memimpin datuknya untuk melihat usahanya dan rakan-rakan datuknya itu. Datuk sungguh terkejut. Beliau mengucapkan terima kasih kepada Saiful, Pak Cik Yusof, Pak Cik Tan dan Pak Cik Prabu. Beliau bangga akan usaha dan semangat patriotik mereka. Baiklah, cikgu yakin murid-murid juga telah membaca teks ini di rumah. Jadi, setelah murid baca teks ini, senaraikan 3 nilai murni yang terdapat dalam cerita tersebut. Ya, nilai murni yang pertama ialah nilai patriotisme. Nilai patriotisme ini dapat dilihat apabila Pak Cik Yusof, Pak Cik Tan, Pak Cik Prabu dan Saiful bekerja keras untuk memasang dan menghias sekeliling rumah dengan jalur gemilang sempena sambutan bulan kebangsaan. Baiklah, nilai yang kedua ialah nilai bekerjasama. Nilai bekerjasama ini dapat dilihat apabila Pak Cik Yusof, Pak Cik Tan, Pak Cik Prabu dan Saiful bekerjasama dan saling tolong-menolong untuk membantu Saiful memasang jalur gemilang di sekeliling rumah.
Yang ketiga pula ialah nilai berterima kasih. Kita boleh lihat nilai ini di dalam diri Datuk Saiful. Datuk Saiful berasa berterima kasih kerana rakan-rakan dan cucunya telah membantu menghias rumahnya dengan jalur gemilang. Untuk membalas jasa mereka, Datuk Saiful mengucapkan terima kasih kepada Saiful, Pakcik Yusof, Pakcik Tan dan Pakcik Prabu. Tahniah murid-murid kerana telah berjaya melengkapkan latihan pengukuhan. Tugasan anda yang seterusnya ialah cikgu ingin murid-murid buka buku teks muka surat 76. Kemudian cikgu ingin murid-murid rekod video anda menyampaikan cerita bersatu hati di sebelah skrin cikgu ini menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu harap murid-murid dapat menggunakan pengalaman yang telah kamu peroleh di dalam segmen pertama untuk membaca dan menyampaikan cerita ini dengan penuh bersemangat. Kemudian jangan lupa untuk hantar video kamu ke kumpulan WhatsApp kita, iaitu kumpulan WhatsApp PDPR Bahasa Melayu. Baiklah murid-murid yang telah berjaya menghantar video kamu semua akan ditambah 5 markah pada papan ganjaran. Selamat mencuba murid-murid. Rumusannya apa? Hari ini kita telah belajar apa murid-murid? Hari ini kita telah belajar cara untuk menyampaikan cerita. Kita telah menghadiri bengkel bercerita yang mempunyai 3 segmen khas. Dan di sepanjang segmen ini, kita telah mempelajari dan menelusuri cara dan kemahiran bercerita dengan bagus. Kemudian, kita juga telah mempelajari bagaimanakah cara kita untuk menganalisis cerita supaya kita faham kandungan di dalam teks cerita yang telah dibaca. Akhir sekali, kita juga telah melakukan latihan pengukuhan untuk memantapkan lagi kemahiran kita. Cikgu ingin ucapkan tahniah kepada semua murid kerana sudah berjaya menghadiri bengkel bercerita dengan jayanya. Cikgu akan sediakan sijil pernyataan khas untuk murid-murid yang hadir. Contohnya seperti ini. Terima kasih kepada murid-murid kerana sudi hadir ke kelas hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat tinggal dan Assalamualaikum.